cipta merupakan hak eksklusif yang telah ditetapkan oleh undang-undang berdasarkan satu tempoh yang tertentu untuk memberi perlindungan serta pengawalan kepada pencipta karya berdasarkan kepada Akta Hak Cipta 1987. MyIPO adalah satu-satunya agensi yang menawarkan perkhidmatan kepada pendaftaran hak intelek di Malaysia. Simbol-simbol kepada hak cipta yang boleh dilihat oleh kita semua adalah seperti simbol C, adalah hak cipta yang bertindak melindungi harta intelek seperti lagu, filem dan lukisan televisyen. Simbol R adalah cap dagangan maupun logo yang telah diberikan kelulusan pendaftaran. Simbol TM menunjukkan bahawa simbol tersebut masih melalui proses untuk mendapatkan kelulusan pendaftaran. Hak cipta boleh wujud dalam pelbagai karya seperti karya kreatif, intelektual atau berseni dan lain-lain. Contoh karya tersebut adalah seperti tesis, drama, puisi, filem dan juga televisyen. Terdapat dua keadaan yang berlaku dalam pelanggaran hak cipta, iaitu pelanggaran secara tidak langsung dan pelanggaran secara langsung. Pelanggaran hak cipta secara langsung apabila seseorang mengeluarkan semula dalam apa-apa bentuk menyampaikan atau mengedarkan kepada awam secara keseluruhan atau sebahagian besar karya itu, sama ada dalam bentuk asal ataupun dalam bentuk terbitan. Di bawah Akta Hak Cipta 1987, individu akan bertanggungan kepada pelanggaran terhadap hak cipta jika mereka telah tersalahguna hak eksklusif terhadap mana-mana hasil karya atau produk asli yang dimiliki oleh pemiliknya. Perlindungan terhadap karya-karya tersebut tidak mengambil kira aspek kualiti maupun tujuan karya tersebut diwujudkan. Akan tetapi perlindungan terhadap hak cipta adalah kepada ekspresi idea dan bukan kepada produser dan kaedah pengendalian. Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai tempoh-tempoh tertentu. Contohnya, bagi karya muzik, sastra dan seni adalah wujud selagi pencipta kepada karya yang dinyatakan masih hidup dan akan terus dilindungi selepas 50 tahun tempoh kematian pencipta tersebut. Pencipta mempunyai hak perundangan yang diberikan hak eksklusif membolehkan mereka mengawal di bawah undang-undang hak cipta. Hak pemilik hak cipta mempunyai hak moral iaitu hak paterniti dan hak integriti. Hak paterniti membolehkan penulis dikenali dan membolehkannya menuntut keaslian terhadap ciptaan dikekalkan, manakala hak integriti pula membolehkan penulis menghalang individu-individu daripada membuat penyelewengan, pengubahsuaian hasil daripada karya penulis sehingga menyebabkan reputasi dan kehormatan pencipta terjejas. Seksyen 26A Akta Hak Cipta 1987 iaitu pemberitahuan sukarela hak cipta. Individu-individu yang menghasilkan karya-karya seperti muzik, seni, sastra, filem, siaran dan rakaman berbunyi adalah dinasihatkan untuk membuat pemberitahuan sukarela hak cipta kepada MyIPO. Memudahkan pengkarya untuk suatu keterangan prima facie bagi membuktikan karya mereka jika berlaku sebarang isu hak cipta terhadap karya mereka. MyIPO menawarkan 4 jenis perlindungan iaitu cap dagangan, hak cipta, reka bentuk industri, paten, petunjuk geografik dan reka bentuk susun atau lita bersepadu. Cap dagangan adalah apa jua tanda yang boleh digambarkan melalui grafik dan dapat dilihat perbezaan produk-produk maupun perkhidmatan dan perusahaan yang berlain. Contohnya seperti jenama yang dikeluarkan oleh kumpulan atau individu yang tertentu, contoh seperti yang dikeluarkan oleh Microsoft, Coca-Cola. Reka bentuk industri pula adalah untuk melindungi reka bentuk susun atur yang dihasilkan oleh pemilik tersebut. Sebagai contoh, reka bentuk mesin pembakar lemang automatik yang dikeluarkan oleh pemilik kedai tersebut akan dilindungi dalam tempoh 5 tahun dari tarikh pemfailan. Paten adalah perlindungan terhadap paten
adalah hampir sama dengan perlindungan reka bentuk industri, tetapi lebih spesifik kepada pemberian perlindungan kepada fungsi produk tersebut. Contohnya, pengeluar telefon pintar akan melindungi setiap fungsi yang ada pada model telefon bimbit tersebut. Petunjuk geografi ianya berfungsi kepada sesuatu produk disebabkan produk tersebut berkualiti dan bereputasi tinggi dan yang boleh berkait terhadap kawasan berkenaan. Petunjuk geografi ini mempunyai tempoh perlindungan selama 10 tahun bagi yang mendaftar dan dikira daripada permulaan tarikh pemfailan dan juga boleh diperbarui setiap 10 tahun. Reka bentuk susun atom bersepadu ianya adalah susunan yang berbentuk 3 dimensi yang mempunyai elemen kepada berlitar, bersepadu dan juga semua atau sebahagian sahaja elemen hubungan litar bersepadu atau keseluruhan susunan bentuk 3 dimensi yang telah disediakan bagi persediaan kepada proses pengilhaman. Tribunal Hak Cipta telah ditumbuhkan untuk mendengar terhadap tuntutan oleh sesiapa yang berminat bagi mendapatkan permohonan kepada penggunaan karya-karya berhak cipta serta ingin mendapatkan tuntutan relief kepada pengendali skim pelesenan hak cipta. Tribunal Hak Cipta merupakan satu badan kehakiman bebas yang telah ditubuhkan berdasarkan Akta Hak Cipta 1987. Tribunal Hak Cipta telah dianggotai oleh seorang pengerusi, mempunyai 5 timbalan pengerusi dan dianggotai oleh 12 anggota yang telah dilantik oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Terdapat 5 golongan yang boleh membuat aduan kepada Tribunal Hak Cipta. Golongan pertama adalah pelaku, iaitu merupakan seorang pelakon, seorang pemuzik, seorang penyanyi maupun seorang penari yang melakonkan, mendeklamasi, memainkan, menyanyi serta membuat sesuatu persembahan. Golongan yang kedua pula adalah pengendali yang mempunyai tugas untuk mengendali skim pelesenan secara berkumpulan maupun individu dan perlu mendapat ikhtiar daripada pengawal hak cipta sebagai satu badan pelesenan yang sah. Golongan yang ketiga adalah organisasi ataupun individu. Golongan ini telah ditawar oleh pengendali untuk menggunakan skim pelesenan. Golongan yang keempat adalah badan pelesenan yang telah dibatalkan pengisytiharannya oleh pegawai hak cipta disebabkan hal-hal tertentu. Golongan yang terakhir adalah pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap pihak yang berkepentingan ataupun individu yang mempunyai keinginan bagi memperoleh permohonan kepada lesen bagi proses penterjemahan sesuatu karya-karya sastra yang bukan bahasa kebangsaan. Seksyen 27A, Akta Hak Cipta 1987, iaitu Badan Pelesenan. Badan Pelesenan mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam urusan seperti membuat kutipan terhadap royalti kepada pelesenan yang telah diberikan. Pelesenan hak cipta membuat pengagihan royalti yang diperolehi kepada pengkarya asal dan boleh mengambil tindakan penguasaan bagi pihak pengkarya asal berdasarkan hak yang telah diperuntukkan. Pengguna yang ingin menggunakan hasil karya berulang kali seperti karya untuk digunakan di tempat awam, permis penyagaan serta untuk tujuan komersial perlu mendapatkan hak kepada pelesenan hak cipta melalui badan pelesenan yang telah dilantik dan diberikan tanggungjawab oleh pengkarya asal hak cipta. Terdapat 2 jenis pelesenan yang boleh dimohon oleh pengguna. Jenis yang pertama adalah single event ataupun one-off lesen boleh digunakan untuk majlis seperti konsert-konsert yang dianjurkan oleh mana-mana organisasi. Jenis yang kedua adalah secara tahunan, contohnya jenis lesen ini digunakan oleh pusat-pusat hiburan, karaoke, pengurusan hotel, pusat pembeli belah dan banyak lagi. Pengisytiharan yang telah diberikan kepada badan pelesenan boleh melakukan kutipan royalti terhadap lagu-lagu antarabangsa. Kutipan ini boleh dilakukan kerana badan pelesenan telah mempunyai reciprocal agreement yang berhubung dengan badan pelesenan terhadap negara berkaitan dengan lagu-lagu tersebut.
Cadangan pertama yang boleh dilakukan adalah dengan tuntutan sivil. Melalui tuntutan ini, pengkaya asal kepada hasilnya boleh mengambil tuntutan sivil dan remedi yang dibolehkan kepada pelakuan pelanggaran hak cipta adalah perintah injuksi, ganti rugi dan juga mengemukakan akaun keuntungan. Setiap ganti rugi yang boleh dituntut adalah diberikan berdasarkan pelanggaran hak cipta adalah bergantung kepada nilai karya yang dihasilkan oleh pengkarya tersebut. Ganti rugi bagi karya yang telah diterbitkan adalah berbeza jika nak dibandingkan dengan jumlah ganti rugi oleh karya yang belum dipasarkan. Perintah injuksi. Mahkamah mengeluarkan perintah injuksi bagi menghalang pihak yang melanggar hak cipta daripada terus melakukan perbuatan mereka. Contohnya, filem yang sedang ditayangkan tetapi melanggar hak cipta. Dikemukakan akaun keuntungan iaitu segala keuntungan yang diperoleh melalui hasil jualan yang hasilnya berlaku pelanggaran hak cipta perlu diberikan kepada mahkamah supaya mahkamah dapat menentukan jumlah yang perlu diganti rugi kepada pemunya hak cipta disebabkan kerugian yang dialami disebabkan karyanya berlaku pelanggaran hak cipta. Cadangan kedua yang boleh dilakukan melalui tindakan undang-undang adalah dengan membuat laporan kepada KPDN-HEP kerana pencabulan terhadap hak cipta adalah kesalahan yang berada di bawah Akta Hak Cipta 1987. Aduan ini dilaporkan oleh pemunya hak cipta boleh dilakukan secara terus kepada unit aduan KPDN-HEP melalui email. Di bawah Akta Hak Cipta 1987, kebenaran dan waran diberikan kepada pihak berkuasa untuk menggeledah kawasan atau permis yang menyimpan hasil daripada hak cipta pengkarya. Pihak yang menghalang serta tidak membenarkan mana-mana pihak berkuasa, contohnya polis yang berpangkat tidak rendah daripada pangkat inspektor untuk memasuki permis bagi membuat carian bahan bukti adalah satu kesalahan yang berada di bawah Akta Seksyen 48 Akta Hak Cipta 1987. Selain itu, pihak berkuasa akan disabit juga kepada Seksyen 52 Akta Hak Cipta 1987 jika mendedahkan maklumat tanpa mengikut arahan serta tugas yang telah ditetapkan.